والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita pada Isnin, Selasa dan Rabu, iaitu pengajian kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sonhaji rahimahullahu taala. Baik, ini seperti biasa pagi ni kita sambung lagi. Ini hari Merdeka, hari kebangsaan 31 Ogos. Alhamdulillah dapat kita teruskan pembelajaran kita seperti biasa. Baik. Ini kita akan sambung lagi pada muka surat 9. Pada muka surat 9, baris yang ketiga daripada atas. Saya akan ulang lagi balik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu ar-rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Walil jazmi alamatani. As-sukunu wal hazfu. Fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir. Wa amma al-hazfu fayakunu. Itu nanti kita baca. Baik. Jadi kita dah masuk dah bahagian i'rab yang terakhir iaitu bahagian i'rab jazam. Jadi jazam ni dikatakan bahagian i'rab. Jadi bahagian i'rab tu semua ada 4. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafat, yang keempat jazam. Jadi alamat rafa' kita dah bahas dulu ada 4. Baik, saya nak tanya Jamili. Alamat rafa' tu ada 4. Apa alamat rafa' tu? Yang ada 4 tu. Bukan. Alamat rafa'. Ni ulang. Ada ke tak ada ni? Mana Ismail? Apakah alamat rafa' tu ada 4? Apa dia 4? 4, okey. Dhammah, Apa dia? al-waw, alif dan nun. Nun. Itu alamat alamat rafa' ada 4. Kemudian alamat nasab. Jadi kena ingatlah bila alamat rafa' tu ada 4. Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah, waw, alif, nun. Lepas tu dhammah tu pecah lagi. Tu kita tak mahu hurai dah. Tapi tu nak bagi sekali lalu. Kemudian nasab tu pula dia ada 5 alamat. Jamili tak ada. Jamili tak ada
Tak ada ni saya tanya. Ada Ustaz. Saya tanya Ada. tadi senyap. Duduk tengah-tengah bilik-bilik kot tadi kot. Tak baru datang sini Ustaz. Sorry. Okey. Alamat nasab Ustaz. Ada 5. Apa dia? Fathah, alif, kasrah, ya, lepas tu hadaf nun. Zahnun. Baik, terima kasih. Itu dikatakan alamat nasab. Kemudian alamat khafat ada 3. Saya nak tanya Haji Zulkifli Yahya. Ya Ustaz, Apa dia? ada Apa 3. dia? Alamat dia. Al-Kasrah, Al-Ya dan Al-Fathah. Kasrah, ya dan fathah. Itu alamat bagi khafat. Kemudian yang ni yang terakhir, pembahagian i'rab tu iaitu jazam. Jadi jazam ni alamat dia ada 2. Yang pertamanya sukun kita dah bahas malam, tapi kita nak ulang balik sukun tu. Kemudian yang kedua hazaf. Bila sebut hazaf, yang ni hazfun nun. Dihazafkan akan nun, dibuangkan akan nun. Nanti kita bahas lagi lah. Mari tengok. Tengok kitab kita muka surat 9. Siapa yang memasuk tu muka surat 9. Qala al-musannif rahimahullah. Fa amma sukunu. Adapun bermula sukun itu, maka adalah ia sukun itu alamatan lil jazmi. Jadi alamat, jadi tanda, jadi percaman bagi jazam. Sukun tu jadi alamat bagi jazam di mana? Dia kata fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhir. Saya nak tanya Hajar Rayu, tolong jawab sekarang. Apa yang dikatakan fi'il mudhari' sahih akhir? Okey, fi'il mudhari' sahih akhir itu ialah perbuatan yang menunjuk di atas sedang berlaku atau akan berlaku. Dan di huruf di perkataan akhirnya tu tiada huruf alif waw ya. Alif tidak ada huruf alif waw dan ya. Dia panggil huruf apa huruf tu? Illat, huruf illat. Huruf illat dia panggil. Dia panggil huruf illat. Kalau dalam tajwid panggil huruf mat. Dia panggil huruf mat. Mat asli. Kalau dalam tajwid dia panggil mat asli. Kalau dalam ilmu ni dia panggil huruf illat. Baik. Baik, jadi contohnya di antaranya ni. Contoh yang dikatakan apa? Semalam tu saya dah tulis dah. Kita kata semalam contoh apa? Yang 1000 kan? Contoh yang tidak ada huruf illat apa lagi? Contoh kita kata ni. Misalnya. Al-fi'li al-mudhari' Tak nampak Ustaz. Tak nampak. Al-fi'lu. Dia nampak? Tak nampak. Tak nampak ke siapa tu? Hajar Rona nampak tak? Saya nampak. Dah terhijab dah ni. Ni Amrul Etibari ni tak nampak. Tahu je. Ada kawan sama. Haji kawan sama dia tak nampak dah ni. Haji nampak lagi Haji? Tolong, kalau tak nampak tolong keluarkan balik. Tolong keluar balik. Keluar balik, lepas tu join balik. Itu yang saya faham lah yang Kak ini beritahu dia ni. Nampak tak Haji kawan zaman? Dia dah keluar dah. Okey, misalnya semalam yang 1000 lah kita contoh yashrabu. Yashrabu ni minum, sedang minum. Dia lelaki.
Baru Ataupun nampak. kita kata ya nampak jiran tuan? Nampak. Alhamdulillah. Tadi terhijab sekejap mungkin nampak benda tibari kot, bukan benda wujudi kot ni. Yalah, tadi apa ni ajar Rayu dia bagi dia sebut tapi dia tak bagi contoh, itu yang tak nampak tu. Dia tengok kitab je tapi dia tak ada contoh. Ya, tak ya. ada. Okey. Yashrabu ataupun kita kata yakulu pun boleh. Okey, ni contoh dia Semalam Ustaz bagi contoh yadhabu kan? Yadhabu. Ya zabu. Ni kita bagi contoh lain. Yang nak cerita kata contoh ni di belakang. Nanti tengok. Di belakang huruf dia tu tidak ada huruf alif waw dan ya. Ya. Mana yashrabu apa tadi Ustaz? Minum, sedang minum ataupun akan minum. Sedang itu dipanggil present tense dan future tense. Sedang meminum ia seorang lelaki. Kalau yakulu, sedang makan ia. Ada ia tu mesti ada lah ia sebab domain mustatir tu. Duduk yang tersembunyi dalam yakulu. Macam kitab Jawi lah. Makan ia. Kitab Arab pun ada. Tapi kalau kitab Arab, dia terjemah panjang. Kalau dia kitab Arab, dia kata dhamirun mustatirun. Ya'udu ila. Ila lafzi yakulu. Dia panjang. Kalau Arab, kalau kita terjemah bahasa Arab tu dia panjang. Kalau Melayu senang ya. Yakulu makan ia seorang. Dah. Senang dia. Yashrabu minum ia. Okey baik. Sekarang ni kita contoh, kenapa kita bagi contoh fi'il mudhari' sahih akhir ni? Sebab di akhir kalimah bagi yakulu ni lam ni. Dengan ba ni, dia tidak ada huruf illah. Dia tidak ada alif, waw ataupun ya di belakang ni. Sebab tu kita kata yashrabu. Kita kata yakulu. Yang semalam kita bagi contoh yazhabu. Habis itu. Tu fi'il mudhari' sahih akhir. Tak payah, mudah je ni. Semalam kita dah terang. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ini satu lagi. Wa ammal hazfu. Adapun bermula hazaf. Hazaf. Bila sebut hazaf apa sini? Hajar Fatimah Badariah. Hazaf akan nun. Apa maksud hazaf? Apa maksud hazaf? Hazaf buang. Buang. Tu kening Buang bila nun. Sebut, bila sebut kata hazaf nun, yang ni buangkan akan huruf nun. Nanti kita tengok lagi contoh kita nak bagi. Sekali tengok. Dia kata fayakunu. Maka adalah ia hazaf tu alamatan lil jazmi. Jadi alamat, jadi tanda bagi jazam. Satu je kata hazaf nun tu jadi tanda bagi jazam tu dekat mana? Fil fi'lil mudhari'i al-mu'talli al-akhiri. Pada fi'il mudhari' yang berilat pada akhirnya. Kalau dia tulis dalam bahasa Melayu bawah tu, kitab Jawi tu, dia tulis apa? Yang berilat pada akhirnya. Apa maksudnya yang berilat? Maksudnya yang ada alif, waw dan ya. Itu maksud berilat. Yang ada dia ada dua, minta maaf. Dia jadi jazam tu pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Satu. Dia ada dua semua, minta maaf, bukan satu, ada dua sini. Yang kedua pula fil af'ali. Ni. Pada fi'il allati raf'uha bisabatin nun. Pada fi'il yang dirafa'kan dengan fi'il itu dengan ditetapkan akan nun. Fi'il itu ditetapkan akan nun ataupun sama ada fi'il itu fi'il mu'tal akhir. Hazaf nun tadi tuan kena ingat. Hazaf nun tadi ada dua. Tak kita tulis contoh. Adalah hazaf nun tadi tu jadi alamat bagi fi'il mudhari' mu'tal akhir
ataupun pada sekalian fi'il mudhari' yang dirofokkan akan fi'il tadi tu dengan ditetapkan akan nun. Ustaz ulang balik Ustaz. Baik. Hazaf, tengok balik. Ni dia dua, dia tak payah, ni cuma kita tak pernah dengar dia sepayah lah. Tengok. Dia kata wa amal hazfu, hazaf itu fayakunu, maka adalah ia hazaf itu jadi tanda, jadi alamat bagi jazam. Okey. Hazaf nun tu dia tu jadi alamat bagi jazam. Baik. Dekat mana? Ada dua tempat. Yang pertama fil fi'lil mudhari'il mu'talli al-akhiri. Tengok kitab Tengok kitab. Pada fi'il mudhari' yang berillah pada akhirnya. Apa maksud yang berillah? Yang berillah ni yang Alif waw ya. Iaitu alif waw ya. Maksud yang ada alif waw ataupun ya. Bukan berhimpun sekali. Salah satu. Sekali sebagai contoh Sekali sebagai contoh. Jangan risau. Tengok kitab dulu. Kita bahas kitab dulu. Salah satu di akhir. Maksudnya bukan berhimpun alif waw ya tu sekali duduk sekali, tidak. Salah satu lah. Atau alif di akhir, atau di waw akhir. atau ya di akhir. Di akhir kalimah. Fi'il muta pada akhirnya, akhir bagi fi'il mudhari'. Akhir bagi fi'il mudhari' tak apa? Contoh kita kata apa? Ni saya padam Okey, kita bagi contoh dulu. Kita bagi contoh dulu. Apa dia? Azahkan akan nun pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Okey. Contoh kita kata ni. Misal lam yakhsha. Tak payah misal yang yakhsha saja. Dia kata hazahkan akan nun. Maka adalah hazah itu jadi jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nanti tengok Ustaz. Bukan. Dia ya. Lam yakhsha lah. Kita kata mu'tal akhir apa? Lam yakhsha. Ustaz, boleh tak kalau Ustaz bagi contoh yang macam Ustaz bagi contoh dekat dekat mana ni? Dekat alamat nasab tu. Yang hari tu Ustaz bagi yaf'ala, yaf'alu tu kan? Boleh sama tak? Nanti boleh dapat dari tengok apa persamaan dia. Macam mana yaf'aluna? Itu dia itu bukan, dia tak ada huruf ilat belakang tu. Itu kalau dia tak ada huruf ilat tak boleh nak bagi contoh tu, tak boleh sebab dia bukan huruf ilat. Huruf ilat ni maksudnya dia ada huruf ilat di belakang. Contoh kita kata dia gini. Dia asalnya tak. Dia asal huruf ilat apa? Ada alif waw ya. Tu contoh amil nasab tu Ustaz. Yang Ustaz bagi contoh amil nasab hari tu. Okey, saya faham. Yang yaf'ala ni Ya, tapi itu bukan huruf ilat belakang tu. Yang Ustaz bagi contoh hadaf nun pada alamat nasab tu lah. Ya betul. Lan yaf'ala, lan taf'ala, lan taf'alu, lan taf'ala. Kemudian. Jangan. Apa macam mana? Tak boleh. Itu fi'il 5 kemudian ini dulu fi'il mu'tal ni dulu. Itu tak masuk lagi. Ini sekarang dia ada dua ni, saya belum masuk lagi ni. Ni fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dia ada dua. Satu yang fi'il alati raf'ah bi sabatin tu nanti akan datang ada. Okey Ustaz. Maaf Ustaz. Dia ada dua tu. Saya nak terangkan pada fi'il mudhari' mu'tal akhir ajar Rayu. Kena kat aku pula dah Ustaz ni. Bukan saya Ustaz. Ajar Mili tu. Yalah. Backup lagi. Backup lagi. Orang yang backup tu kena. Bukan backup. Saya nak terangkan kat Ustaz je. Sorry. Okey, tengok fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi dihazafkan nun tadi tu maka adalah jadi alamat bagi jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kita nak bahas fi'il mu'tal akhir dulu, bukan pada yang
fi'il yang rafa' sabat nun tu itu nombor 2. Dia ada 2 semua. Ni alamat dia ada 2. Jazm ni dia ada 2 tempat. Nampak lagi Haji Amelia tengok perhati. Okey, baik. Contoh kita kata apa? Lam yad'u. Ataupun lam yakhsha lah senang. Yang bukan ya ni shin nanti. Lam yakhsha. Dia tak panjang. Lam yakhsha. Jadi dihazahkan apa situ? Sebab apa dia tak cakap hazah nun? Ni baru saya perhati. Minta maaf. Sebab hazah di sini dia sama ada hazah akan nun ataupun hazah di sini hazah huruf ilat. Ni. Baik. Wa amal hazfu adapun hazaf. Kita maklum dah. Kita kata hazah akan nun. Maka adalah ia hazah itu jadi alamat bagi jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Okey. Asal dia ni ya ni. Ni Ni shin. Asal dia yakhsha macam ni. Yakhsha ada ya. Dia ada ya. Apabila masuk huruf jazam, kita kata apa? Ni. Bila masuk amil jazam lam ni, maka ya ni dibuangkan. Ya ni dibuangkan jadi lam yakhsha ni yang betul. Ni betul. Bila masuk amil jazam, lam ni diri lam dengan huruf jazam. Apabila yakhsha ni depan dia tu ada amil jazam. Amil jazam ni apa? Amil yang menjazamkan akan huruf ilat. Huruf ilat tadi tu asal ya, tapi kita buang ya. Jadi lam yakhsha. Lam yakhsha. Baik, kalau tak nampak lagi saya nak bagi contoh lagi nanti. Contoh ni tak nampak sangat. Dia ada satu contoh nanti jap. Lam yad'u. Dia. Lam yad'u. Contoh ni saya buang. Contoh lagi. Buang sini. Yang ni bawah. Ini contoh lagi Lam yad'u. Asal dia apa? Asalnya yad'u ada waw. Asalnya yad'u. Apabila masuk amil jazam ni, ni panggil huruf jazam. Tapi tak apalah. Apabila masuk huruf jazam, ni huruf jazam panggil. Diri dia tu huruf jazam. Tapi bila kita kaitkan dengan ayat 2, kita panggil amil jazam. Kat ini bukan lam tu amil jazam. Diri lam tu huruf jazam. Tapi bila kaitkan dengan ayat 2, dia panggil amil jazam. Nampak? Ibarat dia orang tu dia dia tu kerja doktor di apa? Di KKM. Diri dia tu doktor. Tapi bila nisbah dengan KKM, dia kata aku kerja KKM. Padahal bukan kerja KKM. Dia kerja doktor dalam KKM. Contoh. Orang tu kerja engineer. Tapi kerja di KKM. Lepas tu dia bercakap, kerja mana? Saya kerja kat KKM. Kalau dia kaitkan KKM, kalau diri dia tu engineer. Nampak? Nampak kat ini? Yang cakap amil jazam lam tu kalau semata-mata lam tak boleh sebut amil jazam. Kalau sebut yad'u, mana amil jazam dia? Baru kita cakap lam. Nampak kat ini? Semalam tanya. Nampak Ustaz. InsyaAllah. Sebab dia kalau kata amil jazam tak kena. Takut
orang boleh rot kita, orang boleh tolak kita balik. Amil jazam tu kan bukan bila masuk fi'il ke? Nak jawab macam mana? Diri lam tu panggil haraf jazam. Adapun kalau kita kaitkan yad'u kepada lam ni, lam ni dia panggil amil jazam menjazamkan huruf ilat. Huruf ilat ni, waw ni. Nampak waw ni? Apabila dia masuk amil jazam dia masuk pengubah dia. Amil ni pengubah, penyebab. Bila masuk lam ni, maka dia jadi yad'u. Dia tak jadi yad'u, tak banyak dah. Yad'u. Nampak? Habis. Lam yakhsha. Dia macam lam yakhsha. Dia tak macam gitu. Itu dia panggil hazaf. Tapi hazaf tu dibuangkan huruf ilat. Maksud pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang depan akan datang tu baru kita masuk fi'il allati rafa bi sabatin nun tu yang Ajamili tanya tu. Itu baru kita boleh cerita tu. Itu baru kita boleh cerita yang tu. Jadi dua semua Baik. Ustaz, Apa dia? tadi sebenarnya saya nak minta Ustaz ulang balik tu sebab Ustaz cakap macam ni tu kan. Adapun bermula hazaf buang nun tu adalah alamat jazam pada fi'il mudhari' al-mu'talli al-akhiri. Lepas tu ada Ustaz sebut tadi dan pada fi'il yang dirafa'kan yang ditetapkan akan nun. Ayat, maksudnya saya nak catat ayat yang lengkap. Tak sempat tadi yang tu. Tak ada kita tu ajar tak ada kitab ke? Memang ada kitab Ustaz tapi nak terjemahkan balik dalam ni sebab kitab ni Okey, kitab tu kitab Rumi Tak, kitab tu malah kitab Arab. Tapi nak tulis balik dalam Rumi, nak translate balik. Kitab tu Arab semata-mata, tak ada terjemahan Ya, sebab Jawi kitab Rumi. ni yang beli daripada Mesir Ustaz. Dia tak ada terjemahan. Okey. Sebab itu kitab yang macam Ustaz tu tak ada, habis. Bagus ajar lagi pakai kitab Arab. Hebat Warayu tu. Dia satu level lagi tinggi daripada kita Ustaz. Kita tak faham. Dia pakai Arab saja. No. Okey, tengok Wa fil af'ali allati raf'uha bisabatin nun. Wa fi ni ataf pada kata ataf lah dah terbiasa ngajar ni. Maka adalah ia hazaf itu jadi alamat bagi jazam fil af'ali pada fi'il. Pada sekalian fi'il. Sekalian lagi fi'il lagi. double jamak pada sekalian fi'il mudhari' allati raf'uha yang dirafa'kan ia merafa'kan akan dia akan allati tu, akan fi'il tu bisabatin nuni dengan tetapkan akan nun. Fi'il mu'annas ya Ustaz. Ya? Fi'il, perkataan fi'il tu mu'annas ya Ustaz. Fi'lun mu'annas, tak faham. Fi'il ke af'al? Af'al jamak taksir tu mu'annas. Al-af'al tu jamak taksir. Liwairi akil. Bila sebut liwairi akil itu mu'annas. Hukum dia mu'annas. Al-af'al tu jamak taksir. Jamak taksir pada kata fi'lun. Jamak taksir ni maksudnya ma taghayyara. Perkara yang berubah akan mufrad dia. Yang berubah pada mufrad dia. Kita bagi tahu dulu jamak taksir. Baik, tengok. Habis. Lagi okey ajar dulu. Okey, saya terjemah. Okey, faham? Sekejap saya baca, takut saya salah. Adapun bermula hazaf buang nun adalah alamat jazam pada fi'il mudhari' al-mu'talli al-akhiri yang pada akhirnya ada huruf ilat tu alif waw ya dan pada fi'il yang dirafa'kan yang ditetapkan akan nun. Macam tu? Ya, betul. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Nanti tunggu contoh lagi saya bagi Baik. Itu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Itu contoh. Dia ada, saya nak buat 3 contoh. Senang. Sebab dia yakhsha ni untuk ya. Ya doa ni untuk waw. Satu lagi kita ambil satu lagi untuk
Yakhsha tu untuk alim, tak maaf. Ni alif. Dia panggil alif maksurah. Asal dia gini. Asal dia Ustaz ni dia panggil fi'il nakis tu mana? Yakhsha. Fi'il nakis ke ni? Fi'il apa? Mankus. Mankus. Nangkis lah daripada asal dia. Dia dah nakis tu mankus lah. Ni ya ni dia panggil alif maksurah. Ni ya ni. Ya ni alif maksurah dia panggil alif lah. Asal dia lam yang asal dia yakhsha panjang. Tapi apabila dia masukkan amil ni. Dia masukkan amil jazam maka baca yakhsha. Ya ni tak ada dibuang. Ya ni buang, waw dibuang. Baik, ada satu lagi. Bukan ya alif, alif. Alif maksurah dia panggil. Alif tu duduk di rumah ya. Kita panggil. Baik, alif waw. Ya satu lagi apa? Okey. Ustaz, tapi alifnya tak ada wujud dalam tulisan lah. Asalnya. Maksudnya tak ada wujud dalam tulisan, betul. Cuma dia punya bukan tak ada wujud, tak ada wujud kat lidah tu tak ada. Tak ada yakhshaya, tak ada. Yakhsha tak ada. Cuma dari segi tulisan tu dia panggil ya tu ya alif maksurah je. Ya. Kira dalam kepala tu ada alif lah. Tapi tak ada. Dia panggil alif maksurah je lah. Dia panggil alif maksurah je. Kalau kata Haji Kamal Zaman dia panggil amrul itibari. Baik, habis. Satu contoh lagi. Ada satu contoh lagi. Satu lagi kita panggil. Okey, saya buang ni dah habis tulis lah. Saya nak padam ni, nak tulis satu contoh lagi. Dah Ustaz. Dah Yakhsha. Yarmi. Lam. Yarmi. Asal dia tu. Asal dia apa? Yarmi. Ada ya. Tapi bila masuk amil jazam, dia buangkan ya, huruf ilat. Ya tu huruf ilat, kena ingat Haji Safar Buang ya tadi, alif maksurah buang. Kemudian buang apa? Waw, ya da'u tadi. Alif, waw, ya dibuang tu, itu dia panggil masuk amil jazam ni, amil jazam ni. Lam ni, huruf jazam ni. Bila masuk tu, maka itu kita kata apa? Dia panggil fi'il mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal al-akhir dia panggil. Habis itu. Ni 3 contoh dah. Ini maksud satu lagi contoh, lam yusamma yang pagi tadi tak sebut tu, dia masuk dalam kategori mana tu? Lam yusamma. Itu dia masuk dalam alif maksurah. Dia masuk dalam alif maksurah, Haji Yaakob. Dia ada mim ya tu lah patutnya. Ya alif maksurah tu lah. Asal sama. Nama, mempernama. Yusamma. Okey. Baik. Kita relatekan apa yang kita belajar Haji Yaakob, bagus. Soalan tu bagus. Baik, habis. Tadi lupa nak bagi maksud tadi. Kalau lam yarmi tidak pernah melontar. Kan kita pakai apa? Jumlah apa tu yang orang pergi haji tu apa? Jumrah. Jumrah tu melontar kan? Roma apa asal melontar juga? Baling. Lam yad'u. Tu tidak pernah berdoa. Asal doa ni memanggil. Asalnya lam yang dua tidak pernah memanggil. Yad'u tadi. Tidak pernah memanggil. Satu lagi lam yakhsha, tidak pernah takut. Tidak takut. Lam yakhsha, tidak takut. Tidak pernah takut. Ia seorang. Dia ada ia lah tu. Lam yarmi tidak melontar la ia seorang. Tidak pernah melontar la ia seorang. Lontar. Ikutlah. Lam yarmi hajarun ke, lontar batu ke. Itu kita tak mau bahas lah tu. Habis.
Ini contoh dia kena ingat. Ini dipanggil fi'il. Hazaf kan tadi tu jadi alamat bagi jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang kedua ni baru kita masuk. Ni. Ini yang kedua pula. Dia kata apa yang kedua? Wa fil af'ali allati raf'uha bisabatin nuni. Ni. Contoh dia lagu mana? Ni baru kita relatekan dulu. Lam yaf'ala wa lan taf'alu wa lan taf'ali. Nampak tak? Yang dulu. Okey, saya padam. Ni kita masuk. Ustaz. Maaf Ustaz, nak tanya sikit. Dalam Okey. kitab saya ni, yang nombor 2 tu dia kata wafi af'ali khamsati lati raf'aha bisabatin nun. Disebut khamsati. Ada khamsati tu. Yang kitab Ya. saya. Saya faham. Dia Jadi nak bukan menyatakan buangkan semua sati ke af'al apa? tu. Bila sebut al-af'al tu al-af'al khamsah, betul. Betul juga dia punya, tapi dia nak kitab yang itu sebenarnya dah orang kata apa bukan dia terjemah semata-mata, tapi dah telah disyarahkan. Jadi Tapi saya betul. tak ambil lah khamsati tu. Tak apa, kalau sebab khamsah itu maksudnya dia dah disyarahkan. Kalau dalam matan sebenar, tak ada khamsati, tak ada. Kalau matan sebenar, wa fil af'ali allati raf'uha bisabatin nun. Matan asal. Okey. Kalau kata fil af'ali khamsati, lepas tu allati allati raf'uha. Ya. Betul. Ya. Ya. Maksudnya mungkin dia ada penambahan dia lah. Mungkin dia ada syarahnya. Kitab Kak Wan tu sama dengan saya tu. Kitab Kak Wan tu. Nahu kan? Rasa Kak Wan dia Ya. dari Mesir Oh. Ya. Jadi khamsati tu macam mana saya nak ni? Saya garis buang ke macam mana? Tak payah buang. Kalau itu lebih, bila ada lebih ni saya ajar cara dulu kalau dobit. Kalau ada perkara lebih ataupun perlu ditambah. Contoh tadi ni al-af'ali al-khamsah macam ni. Kan? Nanti saya tulis. Al-khamsah. Ya. Okey. Kalau ada lebih ni kita buat macam ni je, buat likung je. Okey. Jangan buat jangan baik. macam ni. Ni saya tak mau. Itu ya, yang cara sekolah punya saya tak mau. Itu tak apa nak elok, takut kita beradab sikitlah dengan mungkin boleh jadi dia nak terangkan kita tak salah, mungkin dia nak terangkan. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik, habis. Jadi dia dalam ada setengah kitab dia kata wa fil af'ali al-khamsati allati raf'uha bisabatin nun. Kalau orang tanya betul tak Ustaz? Betul juga. Cuma dia nak menyatakan lagi. Fi'il tu apa? Fi'il 5. Okey, baik. Saya padam ni Apa dia? Contoh mana? Al-af'alu khamsah. Jadi alamat jazam bagi hazah akan nun. Okey, contoh. Kita ambil takmal yaf'ala ni. Kita ambil contoh lain. Okey. Ambil contoh al-af'al. Ini contoh fi'il yang dirafa'kan akan fi'il itu dengan ditetapkan huruf nun. Tapi hazahkan tu apa? Apa maksud dengan dirafa'kan akan nun? Contohnya apa? Asal dia, Jamil tanya apa? Asal dia yaf'alani. 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 Ni tak masuk lagi. Ni contoh fi'il 5 ni. Contoh fi'il 5. Okey. Lepas tu taf'alani. Tak apa, ni tulis dululah. Dah belajar dah dulu ni. Sekejap kita nak relate kan. Lepas tu yaf'aluna. Kena tak? Yelah. Yaf'aluna. Lepas tu taf'aluna.
Tadi Kak Aini tanya, lam yakhsha tu apa? Takut takut. Lupa nak jawab. Taf'aluna. Lepas tu taf'alina. Ini bukan tempat perbahasan kita, tapi contoh tulis dulu. Yang kita relate kan. Okey, ini misal af'alul khamsah. Ini dia katakan rafa' dengan sabat dengan tetap nun tu. Ni tetap nun ni. Ni nun ni. Sehari kita nak buang ni nun ni. Sehari kita nak buang nun ni. Okey, ni dipanggil af'alul khamsah. Fi'il af'alul khamsah. Dia panggil al-af'alul khamsah. Misal misal bagi fi'il 5. Fi'il 5 tu yaf'aluna, taf'ala yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini misal bagi fi'il 5. Tu yang tak nak yang Ajar Wazizah tanya tadi tu. Af'ali. Ini fi'il 5 yang rafa' dia tu dengan tetap nun. Ni nampak tak tetap nun. Tadi kata buang Ustaz. Buang nun. Okey ni. Lepas ni kita nak tulis. Okey. Dah tulis dah. Okey. Saya nak relate kan pula. Ni kita nak relate kan. Okey. Contoh kita kata apa? Lam taf. Mana ni? Apa tak ni? Lam yaf'ala. Ni yang dia katakan dihazafkan akan nun, akan fi'il yang rafa' dengan tetap nun. Jadi alamat jazam tadi iaitu dihazafkan akan nun. Asal dia yaf'ala ni asal dia. Ni asal dia Habis nun tu mana Ustaz? Nun tu tak ada. Mama Mala ada ke tak ini? Saya nak tanya Mama Mala. Faham ke tak Mama Mala ada tak? Ada Ustaz. Mama Mala ada. Selalu dia tanya. Mama Mala faham tak Mama Mala? Faham 50% aja. Berapa persen? 50%. Tak apa. Cuba tengok, perhati tengok apa saya cakap. Okey. Saya kan, lepas tu boleh ulang balik. Ada recording Tak apa Okey, tengok ni. Jadi kenapa dibuangkan nun ni? Nampak ni nun ni. Sebab apa dibuangkan nun? Sebab alamat jazam. Mana alamat jazamnya? Ni. Lam ni dia panggil huruf jazam. Bila huruf jazam masuk pada fi'il yang 5 ni, maka dibuangkan akan nun. Nampak tak? Kan tadi dia kata, tengok kitab tadi dia kata apa? Wa ammal hazfu yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri wa fil af'ali allati raf'uha bisabatin nun. Tengok. Dan pada fi'il yang dirofakkan akan fi'il dengan tetapkan nun. Apa rofak yang ditetapkan nun? Ni. Yaf'ala ni. Ini dipanggil fi'il yang rofak dengan nun. Dia kata fi'il yang rofaknya dengan tetap nun. Fi'il yang dirofakkan. Yang dirofakkan dengan tetap nun. Ni yang dimaksudkan tadi yang atas tu tadi yang Kak Wan tanya tu, af'ali al-khamsati tu. Yang lima ni. Jamini tanya tadi tu.
Bukan yang maksud yang Ustaz suruh buat kurungan tadi tu yang kitab kita orang ni. Yang kan dia tulis Ya af'ali betul. Yang kawan tadi al-khamsati kan. jawapan tadi betul. Yaf'alani. Ini yang dikatakan Okey, terima kasih, fi'il Ustaz. yang dirofakkan dengan tetap nun tu. Apa dia? Yaf'alani dah. Tapi ada kawan-kawan ni lagi 5 semua. Yaf'alani kan tadi saya tulis tadi mula. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Baik, apabila masuk amil jazam ni lam ni. Nampak ni lam ni. Lam yaf'ala ni tak boleh baca ni. Kena baca lam yaf'ala. Sebab apa baca lam yaf'ala? Ni dia katakan lam ni huruf jazam. Dia kan amat jazam. Jadi jazam tu dengan dihazahkan akan nun. Jazam tu dengan dibuangkan akan nun. Ni. Dia asal nun ni ada. Nampak tak? Asal nun ada. Sini. Bila lam ni masuk, dia buangkan nun ni. Dia buangkan nun ni. Sebab itulah jadi lam yaf'ala. Jadi Ustaz, Ya? jadi alamat bagi jazam ada 2. Satu sukun, satu hazaf. Jadi hazaf tu maknanya kita tak boleh cakap hazaf nun terus lah. Dia memang hazaf pun ada 2. Satu hazaf huruf ilat, satu lagi hazaf nun ya. Ya, betul. Tapi cumanya dia hazaf ilat tu sebab dia dah masyhur. Sebab kata bila sebab hazaf tu hazaf kena betul. Itu kalau macam tu betul, tepat. Betul. Okay, Jadi bila sebab tu sebab dia cakap hazaf satu je. Betul. Tapi ada pun dulu walil jazmi alamatini as-sukun wal hasfu. Itu dia kena takwil sebab kata ulama kata dia hazaf tu hazaf akan nun. Itu dia orang kata dia cakap mudah-mudah lah. Sebenarnya bukan hazaf akan nun, ada lagi hazaf huruf ilat. Dia macam ni lah kita cakap apa? Dalam dunia ada dalam kita cakapan kita ada. Kadang-kadang kita kata kebanyakan orang kita ni dia kita kata dia makan nasi berlaukkan apa? Contohlah kita kata berlaukkan benda tu pada adat tu kita sebut berlaukkan apa? Contoh berlaukkan telur, contoh telur. Kita kata pada adat telur. Tiba-tiba dia berlaukkan dengan ayam. Tapi tak disebutkan. Bila sebut lauk tu lauk apa? Kita dah faham dah. Ataupun kita kata gini. Sedangkan kalau kita bila sebut kata makan nasi. Maklum dah nasi ni bila sebut kita memang nasi putih dah. Tiba-tiba dia pun makan nasi juga tapi nasi biryani. Contoh. Warna lain, warna kuning. Nasi minyak. Maksudnya dia kena kaitkan lagi. Nasi tu nasi minyak. Macam ni lah juga. Hazaf ni dia umum lah. Dia umum. Ya betul. Tepat sekali Baik habis. Jadi di sini fi'il yang dirafa'kan dengan tetap nun. Tetap an-nun. Tetap akan nun lah. Nun. Nun ni nanti ya buang. Buang alif lam ni. Ustaz, Ya. hazaf ni dia untuk jazam saja ke Ustaz? Untuk nasab pun ada juga kan Ustaz? Nasab ada. Ya. Contoh masuk amil nasab lan. Masuk amil nasab lan. Macam ni An. Lan. Pun amil jazam nasab juga. lan. Ni ni bukan amil jazam, ni amil nasab. Dia Ni tapi dia dia panggil huruf nasab. tapi dia di hazaf jugalah. Untuk Asal juga. Lan hamzah yaf'ala. Macam ni kak. Ini saya dah ajar dulu dah. La yaf'ala. Ini yang dulu Okey. Okey baik. Maknanya Ustaz, fi'il yang 5 ni, yang contoh Ustaz bagi 5 ni, apabila dia menerima amil jazam ataupun amil nasab, maka dia akan dihazafkan nun kan? Ya betul, dia hazafkan nun. Okey, terima kasih Ustaz. Dia hazafkan nun. Tak kisahlah ayat apa-apa pun, yazhabani ke, yazhabuna ke, tazhabuna ke, tak kira okey baik, habis. Faham lagi Haji kawan-kawan? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Hajar Farid, faham Hajar Faridah apa? Hajar Faridah. Boleh lah Ustaz. Boleh naik kali ni boleh. Dia tak kata faham, dia kata boleh. Maksudnya kena ulang kaji lagi lah tu.
Kena ulang kaji Ustaz. Mana boleh tak ulang kaji. Buat rayu tu Okey, kalau baik. tak tanya minggu depan dia tak dapat tu. Saya tengok. Ustaz, kalau dalam tajwid Ustaz, yaf'alu tu dia panjang ke? Yaf'alu ke? Mana? Taf'alu. Kalau dalam tajwid, dia ada mat ke tu? Yang mana? Yang mana? Lam yaf'alu ada waw tak? Ada waw alif tu. Tu panjang. Yaf'alu. Ya, Panjang, kena panjang. Lam yang yaf'alu 2 harakat lah. 2 harakat. Baik. Macam ni la yaf'ala. Okey, kalau yaf'alu macam mana? Lam yaf'aluna. Okey Ni lam yaf'ala ni kita cakap lam yaf'ala kan? Kalau taf'aluna saya padam Contoh Lam lam taf'alu. dia tapi dia kena tambah alif. Buang nun tambah alif. Dia kena tambah Sebab alif. nak bezakan dengan yang huruf ilat tadi Ustaz kan? Sebab tu kena ada alif kat atas kan? Dia memang Dekat kalau depan waw tu. fahaman dia macam tu lah. Memang macam tu lah fahaman dia. Tapi cuma dia letak tu dia panggil alif tu Allah selamat. Dalam ilmu nahu tu dia panggil alif zaidah. Tambahan. Nak membezakan lah. Kalau dia tak berbuat alif ni jadi keliru. Dia jadi keliru. Takut kata Alif jamak Ustaz. Alif jamak Dia panggil waw jamak, dia panggil alif jamak. Alif zaidah. Dia panggil alif zaidah. Ni asal lan Bukan alif. lan taf'alu. Bukan tambah alif. Tahu ada titik yang dia ada bulat je ni. Asal lan taf'aluna. Asal dia taf'aluna. Itu nak bahas lam zaidah tu jadi payah cerita panjang pula tu. Bukan panjang, takut dia dah masuk level pertengahan dah tu. Jadi aku dah biasa dengar, tak apa dia faham dah tu. Lam zaidah ke apa dia tahu dah tu. Okey, baik. Jadi lam taf'alu. Tidak pernahlah membuat oleh kamu. Tu maksud dia lah. Ketika kita nak kisah lain pun boleh. Lam tazhabu boleh. Contoh kalau tak nak taf'alu. Lam tadribu pun boleh. Contoh kita kata apa? Lam tadribu. Boleh juga. Tengok. Tadribu. Tu. Lam tadribu. Asal tadribuna. Tapi bila masuk ni lam ni panggil apa? Amil jazam. Dia masuk amil jazam dia lam tu. Kalau diri lam ni panggil huruf jazam. Kalau dia masuk amil jazam ni lam, maka dia kena buangkan nun. Maka dia kena buangkan nun. Sebab apa? Sebab ini fi'li 5. Fi'li 5 ni senang, 5 ni lah. Tak ada lain dah. Cuma kita nak praktikalkan tu, nampak kata sepayah sikit. Ustaz, kalau taf'alina tu jadi apa kalau tambah lam? Ni tengok kalau taf'ali macam ni lah. Lam taf'ali, kita baca taf'alina macam ni ni. Taf'ali. Lam taf'ali. Nun tu asal taf'alina. Asalnya taf'alina. Tu nampak tak? Tapi bila dia buangkan nun sebab masuk amil jazam ni. Ni amil jazam. Bila masuk lam ni amil jazam, maka dia kena buangkan nun jadi lam taf'ali. Ya tu ada baris ke ataupun ni tak ada baris? Mana? Lam. Dekat taf'ali tu, lam ya dekat hujung sekali tu, dia tak ada baris. Lah. Mati tu, sukunnya tu lam taf'ali. Sukun ya. Sukunnya lah. Lam taf'ali. Habis itu. Yang tu tak ada beza lah dengan yang hazaf nun pada huruf ilat tu Ustaz.
Sebab dia tak ada kena, cuma kita kena ingat lah ya. Bila Ya, tukar betul. ada lam tu dia akan jadi macam tu ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, Haji Yaakob, apa dia Haji Yaakob? Tak, dalam Quran tu dia sebut waqatilu tu dia tak ada amilnya Ustaz, tapi dia pattern dia sama kat tu. Mana qatilun, betul ke? Ayat kan, contoh ayat dia macam mana? Dia kena tengok ayat sebelum dia tu ataupun selepas dia. Ayat dalam surah Al-Imran ni dia katakan min diarihim wa udu fi sabili wa qatilu. So dia punya amil dia tak ada situ. Ada waw tu kan? Dia datang waw tu mesti ada ataf tu Haji Yaakob. Dia kena tengok balik tu kena ada dia datang waw bukan datang qatalu terus. Dia ada waw tangan waw tu. Bila datang waw tu sebab tu ayat Ayat dia tak berapa boleh. tu? Ayat berapa tu Haji Yaakob? Haji Yaakob ayat berapa tu Haji Yaakob? 90, 190, 195. Sebelum datang waw tu apa dia? Ayat dia. Dia kan ada, bila ada waw tu ataf tu dia tak boleh kita hukum terus qatalu ni tak ada pun amil dia. Nanti dulu sebab ada tangan waw. Bila tangan waw tu waw ataf. Lepas tu saya mengajar kita Arab. Perhati tak? Kalau mengajar kita Arab besar saya mengajar waw akhir ataf mana sebab benda tu penting sebab kadang-kadang lam tu qatilu tu dia ataf ada dulu. Dia cerita bila cerita tu dia mesti ada berkait dengan dulu. Kita nak hukum terus kata tak ada amil jazam tak boleh cakap gitu sebab dia mesti ada qarinah dia. Mesti ada yang menjazamkan dia tak boleh jadi sendiri, tak boleh sebab datang dengan waw. Kalau waw tu waw ataf. Tak, satu lagi kalau fallazi hajaru wa uriju. Jadi amil dia fa lah Ustaz. Fallazina hajaru wa uriju. Jadi amil dia fa lah. Fallazina hajaru wa uriju min diarihim. Fallazi amil nak tanya pasal apa ni? Nak tanya apa ni? Amil Fallazi tu nak tanya apa? Amil yang mana? Amil hajaru tu. Hajaru. Ha alif jim ra waw. Jim ra waw alif. Ada alif. Itu dia panggil wa ukhriju. Itu dia panggil fa tu dia panggil fa sababiyah dijazamkan dengan an mudmarah. Tu payah cerita tu. Amin nasab tu. An mudmarah. An mudmarah tu pula tu. Ustaz, kalau lam dengan lan tu amil jazam. Tapi kalau lam sorry, lam. Lam amil jazam. Kalau la hara nafi. haraf nafi itu dia jadi amil juga ke untuk jazam? Tak ada. Dia tak bukan jazam. Dia biasa, itu biasa. Dia ada banyak la nafi jenis pun ada. Nanti kita tak masuk lagi tu. Ada pun dia kata la nafi, la nahi pun ada. Jangan. Kalau jangan jangan kamu pukul. Ni boleh bagi lam ni. Ustaz nak tanya. Amil tu kalau, apa tapi Ustaz? bukan lam tau. La. Dia datang dengan la taribu. Okey, baik. Itu la nahi, jangan. Okey, tak apa. Ya, nak tanya Hajar Noai ni. Amil tu apa Ustaz? Amil jazam tu apa? Saya tak faham. Amil tu penyebab ataupun pengubah. Okey, macam saya dah dengar banyak kali dah. Okey, tengok ni. Hajar Noai tengok Kenapa saya cakap amil? Kenapa saya cakap lam ni amil jazam? Sebab dia mengubahkan tidak ada waw kat sini. Asal waw ada nun ada sini. Ni. Asalnya nun ada sini. Apabila masuk lam ni, dia terus jadi mengubah. Dia mengubah apa? Dia ubahkan nun tu tak ada. Ibarat dia begitulah. Dia buang nun terus. Sebab apa? Sebab dia masuk lam. Dia panggil lam ni panggil amil jazam. Amil ni pengubah. Macam ni lah kita kata Zaidun qa'imun. Dulu kita masalah rafaq. Mana yang mengubahkan Zaidun tu qa'imun tu, kenapa dibariskan depan? Sebab dia tu jadi khabar. Tu tak masuk lagi tu, contoh. Nampak lagi Hajar Noai ni? Ya, nampak dah. Nampak dah Ustaz, dia macam dia yang saya faham Maknanya lam dengan lan tu, dua-dua tu ialah amil. Lam amil jazam, lan amil nasab. Jadi bila ada masuk dua amil tu, sebab itulah dia berubah perkataan kat depan dia tu. Manakala la tadi yang Hajah Mili ke siapa tanya, la tu dia bukan amil. Jadi sebab tu dia tak mengubah perkataan kat depan tu kan? Ya, dia tak amil.
Okey. Terima kasih Ustaz. Tapi la dia ada banyak, ada la nafi, la nahi. Itu kita tak mau bahas. Kalau bahas tu jadi pening. Lam ni bukan lam Nahi nahi. lagi, nahi. Nahi lam lagi sekarang tak payah. Nahi ya, janganlah. Nanti tu. Ya, Kak ini apa dia? Jar majrur tu, jar tu pun kira amil jugalah. Yalah, amil jar. Kalau jar tu, huruf jar tu panggil amil juga. Jar tu macam fi, ba, itu panggil amil juga. Maksudnya tempat mengubah. Okey. Yang mengubahkan boleh jadi balik bawah sebab apa? Sebab dengan huruf ba tu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kenapa baca ismi Ustaz? Kalau orang tanya. Nak tak baca bismu ke bisma ke? Sebab ba tu kan huruf jar. Bila huruf jar, dia mengkasrahkan selepas daripada dia. Jadi ba tu panggil amil. Dia panggil amil khafat. Amil. Bila masuk amil, maka ismi tu kena balik bawah. Nampak lagi kat ini? Nampak insya-Allah. Okey, ayah Haji Yaakob nak tanya apa? Haji Yaakob, tak tanya dah. Okey, habis. Ini pertanyaan soalan bagus kan? Banyak sikit soalan bagus. Saya kalau tak ada orang tanya, nak kita nak macam mana kan? Tapi orang tanya saya, lagi bagus tanya. Ya, Jamili. Ada lagi ke amil untuk hadaf nun tu Ustaz? Sekadar dengan lam dengan lan saja. Adapun la nahi tu tidak ada. Itu dia masuk perkataan lain. Dia la nahi pun ada juga. La nahi tu lah. Ni la ni. Mana la ni? Tak keluar lah. Dia la nahi pun, dia tak kata la tadribuna. Itu pun dia hazah juga. Tapi itu masalah lain. Dia sebab apa dia panggil la. Dia tak masuk, dia tak panggil jazam, dia tak panggil amil nasab. La tu semata-mata fi'il nahi. Tu lain pula. Itu perbahasan bab lain lah. Mudah kata. Bukan bab ni. Dia hazah juga. Tapi bukan permasalahan amil nasab, amil jazam. Amil jazam dua ni lah. Lam dengan lan tu je. Masalah la tu lain. La nafi jenis, la nahi, tu lain. La nafi, dia ada la nafi jenis pun ada. Itu bukan asal kat sini. Kalau nak bahas ni panjang, takut dia pun dia ada satu bab lain. Kalau nak tahu benda tu kena ikut sebenarnya kelas mutasajidan tu, tu baru tahu lah la macam mana. Tu paling saya Ustaz, amil jazam ada 18. Amil jazam tu ada 18, tu pun perlu dibahaskan juga. Nanti sampai masa dia, sampai bab depan tu nanti. Fal jawazimu. Fal jawazimu nanti. Sama ni ta'asyarah. Tu depan lagi tu. Muka surat apa tu? Lepas tu saya tak mau huraikan kat sini sebab dia ada banyak lagi. Selagi mana kitab kita tak habis, persoalan tu dia kena buku, kena simpan dulu. Ajar Rona. Muka surat 13. Ajar Rona Ustaz, datang soalan tu dah. Ya? Tak pergi ikut kitab ni dulu. Lepas tu barulah ikut ni sebab kalau soal dah jadi macam kompleks dah jadi. Jadi kompleks, payahlah. Tak masalah ada orang tanya. Dan saya paksa, yalah, dah paksa cerita juga kan. Okey, baik. Jadi wallahualam, kita kelabah beli nak start dah tu. Jadi sekarang itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang baik itu datang dari sendiri. Aku nak tanya azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Amin Okey, ya rabbal Ustaz. alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Okay, salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Faham ya? Ajar? Dapat lidah? Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Haji Zul, Haji? Haji Safar, okey faham? Haji Safar? Yang Ustaz ajar faham, yang soalan-soalan tu kurang faham Ustaz. Tak apa, soalan tu nanti akan datang diceritakan balik. Baik Ustaz. Bagi faham kitab dulu tak apa InsyaAllah. Kak Syarifah faham? Dia pun sama dengan saya Ustaz, dah confused juga. Okey, mudah-mudahan faham insya-Allah. Bisa tersambung. InsyaAllah. Cikgu Fikri ada tak? Apa dia? Cikgu Fikri tak nak suruh dia stop recording. Saya tak boleh stop recording ni. Dia tak ada saya rasa ni.
Baik, nanti tunggu jap kena panggil Cikgu Fikri apa ni nanti jap. Saya nak saya keluar dulu jap. Saya tanya bagi tahu dia jap. Jangan keluar dulu. Ustazah Siti Bahaya faham? Ustazah Siti Bahaya faham tak? Ya, Ustaz cuba nak memahamkannya. Pick up skill slow lah. Lam tadi tu kan. Pick up sikit-sikit. Oh, jap. Tapi memang kena ulang Ustaz. Kena Ustazah faham InsyaAllah faham. Ustaz. Ya, okey, faham ya? InsyaAllah faham. Okey. Nah, dekat pondok juga. Pondok. Okey, baik. Terima kasih banyak. Tu Kak ini apa tu? Cikgu Fikri akak dah mesej belum? Dah telefon belum? Kak ini. Nah. Ustaz nanti ulang-ulang lah lagi ya Ustaz ya. Ya, insyaAllah boleh saya ulang balik. Ni dengar je dulu. Nanti bila dah faham baru nak boleh tulis sikit. Dengar je dulu. Okey, baik. Alhamdulillah. Kena tengok recording semua yang mana terlepas tu baru boleh dapat tangkap tu. Penting. Ya. Ada yang tertinggal. Tu Kak ini tolong Ustaz Cikgu Fikri suruh kontak tu Haji Nasir dah kontak dah. Kejap. Dia Cikgu Fikri kata dia tengah mengemuk ni. Dia tengah buat kerja dia buat gotong royong kat surau. Oh, okey. Okey. Cikgu Fikri tak ada tu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nuaini. Assalamualaikum.